Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Okey, saya nak sambung kuliah kita pada petang ni iaitu tentang kemahiran penerangan. Okey, ini adalah salah satu daripada senarai yang kita telah lihat sebelum ni iaitu dalam micro teaching ya. Salah satunya ada juga yang tersenarai iaitu yang dipanggil sebagai kemahiran menerang. Kemahiran menerang. Okey, kita go through direct kepada ni. Okay, kalau you tengok kat sini dia ada penerangan merupakan satu proses memberi kefahaman kepada orang lain. Jadi kita perlulah berulang kali menerang supaya pelajar lebih faham tentang sesuatu konsep lah, sesuatu maklumat yang kita terangkan. Contohnya kamu lebih kepada teknologi elektronik. Jadi contohnya nak menerangkan pergerakan arus, cara komponen-komponen, fungsi komponen dan sebagainya. Jadi boleh teranglah, mungkin akan memberi lebih faham kepada pelajar. Itu yang kita katakan kena ada kemahiran menerang kepada pelajar. Di samping itu tunjuk juga contoh-contoh media ke, kit media dan sebagainya. Okey, kemahiran menerang menentukan tahap kefahaman. Jadi itulah cara nak terang tu. Setengah orang ni dia faham tapi cara nak menerang tu agak sukar bagi dia lah. Okey, banyak yang saya tanya pada student-student, dia kata saya faham doktor tapi nak terang pada pelajar ni agak sukar. Okey. Jadi ini adalah satu yang dipanggil kemahiran yang ada pada guru-guru lah. Okey. Kemahiran memberi penerangan dan dengan tepat dan berkesan merupakan kemahiran yang perlu ada, okey, yang perlu ada pada seseorang guru. Ni kena ada lah secara, sebab itu saya nak terang kat sini, you kena ada. You kena tengok juga contoh-contoh guru-guru macam mana. Sebab tu saya bagi contoh macam mana dia menerang sesuatu fakta ataupun sesuatu konsep, satu formula dan sebagainya. Okay, terdapat pelbagai peringkat penerangan. Yang pertama sekali yang dipanggil sebagai pentafsiran. Pentafsiran iaitu menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu isu. Ini yang dikatakan sebagai pentafsiran yang berkaitan dengan kita nak jelaskan, nak definisikan sesuatu isu itulah. Okay, yang seterusnya penjelasan, menerangkan proses. Proses ni maksudnya ada flow ni lah. Okay, bermula daripada mana, lepas tu ada flow, go through, ada anak panah dan sebagainya. Okay, dan seterusnya ada struktur. Okay, macam kita buat programming tu, kita ada struktur dia. Okay, struktur dan juga langkah-langkah yang sesuai. Okay. Seterusnya alasan, memberikan penerangan tentang sebab musabab sesuatu isu. Sebab musabab lah kenapa berlaku. Okay. Kena jelaskan. Itu yang dikatakan sebagai kemahiran penerangan. Okay, penerangan penyampaian menggunakan ada beberapa kat sini. Yang pertama sekali menggunakan penyampaian yang jelas, iaitu guru menerangkan sesuatu aspek dalam sesuatu masa. Guru menerangkan sesuatu aspek dalam masa, fokuskan semua sesuatu maklumat dengan menggunakan ringkasan ataupun ilustrasi. Kita kena ringkaskanlah sedikit maklumat yang menggunakan tu lah. Kita perlu menggunakan kepelbagaian lah. Contoh di sini dia kata menggunakan ringkasan. Okay. Ringkasan ataupun ilustrasi lah. Okey. Menggunakan bahasa yang sesuai. Kalau kita guna bahasa ni tak faham, kita boleh guna bahasa yang mudah difahami lah. Okay. Mungkin jika perlu logat bahasa pun boleh digunakan lah untuk memberi kefahaman sahaja. Okay. Berhenti sejenak sebelum sesuatu aspek yang penting diterangkan. Okay. Itu berhenti sejenak. Perlu berhentilah. Fikir macam mana Okey. Iaitu seterusnya nombor 2 iaitu menggunakan penekanan variasi rangsangan. Okey. Variasi rangsangan. Penerangan secara berperingkat. Okey, kita terangkan peringkat ini dulu. Contohnya ada block diagram. Contohnya block diagram power supply. Jadi kita teranglah daripada mana. Daripada contohnya kita ada masukkan power. Jadi kita terang dulu power tu macam mana.
apa proses dia. Kalau boleh tunjuk simulasi tu agak sangat baiklah. Okey. Contohnya kita ada masukkan, lepas tu diikuti dengan transformer, lepas tu terang juga apa fungsi transformer. Ini dipanggil peringkat by peringkat lah. Okey, untuk menghasilkan sesuatu bekalan kuasa ataupun power supply lah. Okey, jadi dia ada peringkat, bermula dengan power masukkan, lepas tu dia akan melalui rectifier, transformer dulu. Transformer untuk naikkan voltage ataupun step down voltage, turunkan. Lepas tu melalui dipanggil rectifier. Okey, apa fungsi rectifier, dan kita kena jelaskan juga peringkat-peringkat rectifier ni. Ada beberapa jenis rectifier. Okey, itu yang jadi kita panggil dia sini secara berperingkat. Lepas tu diikuti dengan apa, filter, penapis, dan akhirnya ada pembahagian botan dan ataupun dipanggil output lah. Okey, contoh saya kaitkan dengan elektronik lah. Okey, intonasi suara dibezakan dengan kepentingan maklumat. Jadi tengoklah maklumat tu, kalau yang penting boleh naikkan suara, kalau yang biasa turunkan suara. Itulah contoh yang saya bagi pun. Okey, gerak-geri seiring dengan penekanan kepentingan maklumat. Tengoklah, jangan suara tu malar saja, malar ataupun dia punya suara, intonasi suara tu sama saja kan, macam tu. Jadi budak pun lebih mengantuk lah. Okey, penggunaan penekanan menggunakan perkataan ataupun rangkaian kata yang boleh membawa kepada sesuatu yang penting dalam penerangan. Contohnya penunjuk, iaitu 3 bidang utama. Yang ni contohnya kita adalah 3 bidang utama ini. Okey, berkaitan ia membawa kepada bla bla bla. Okey, ini akan membawa kepada dia punya berkaitan dia. Lepas tu contoh ayat dah. Utama ialah dengan ini. Okay. Boleh gunalah perkataan-perkataan ni. Okey, dengan ini, 3 bidang utama ini, okey, terbahagi kepada beberapa komponen, macam itulah. Okey, itu cara menjelaskan. Elakkan penerangan kabur. Elakkan menggunakan perkataan yang tidak jelas dan lain-lain. Yang tu. Okey, dan lain-lain tu kalau boleh jangan gunakanlah. Okay, gunakan lain-lain. Kita kata kita ada beberapa komponen elektronik, contohnya kita ada kapasitor, resistor dan lain-lain. Jadi banyak sangat kita guna lain-lain tu. Jadi bagi jelas lah. Kalau boleh bagi banyak sedikit, baru kita guna kataan lain-lain dan sebagainya. Jangan gunalah kalau boleh, elakkan. Kecuali tak ada idea dah, baru kita guna kataan ini. Okey, turutan guru menggunakan pendekatan induktif dan juga diduktif, iaitu dipanggil pelbagai rangsangan dan berkaitan untuk menunjukkan penerangan ke arah yang betul. Itulah. Okey, boleh guna juga dipanggil sebagai induktif ataupun kita panggil dia diduktif. Okey, boleh gunakan itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada maklum balas. Maklum balas iaitu elakkan daripada memberi penerangan yang panjang lebar. Okey, panjang lebar. Elakkan daripada memberi panjang lebar, memberi peluang kepada pelajar untuk menjelaskan kefahaman, sikap, minat dan juga memberi peluang mendapat maklum balas. Okey, ni beri peluang lah, tanya soalan. Kalau saya teruskan pun nanti kelas macam rekod ni pun kita boleh tanya balik lepas ni. Okey, mungkin kelas bila dah normal balik nanti boleh tanyalah apa yang perlu, yang kalau nak ditanya lah. Okey. Okey, di sini kamera menggunakan alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar ABM adalah dapat membantu seorang guru dalam proses pengajaran. Itulah kalau kita nak terang tanpa tunjuk, jadi agak sukar lah. Jadi bila kita ada alat bantu mengajar, nama pun alat bantu kan. Jadi dia sekurang-kurangnya dia membantu kita lah. Okay. Dari segi paparan, ni macam saya guna lah slide kan, ni pun membantu. Alright. Alatan mengajar ini tidak terhad kepada buku teks. Tak terhad kepada buku teks. Mungkin boleh tengok papan tulis
gambar-gambar sahaja, tetapi juga merangkumi segala benda. Segala benda yang digunakan dalam pelajaran yang dapat dilihat, didengar, dipegang, dibaca, dikisahkan, dirasai, dihidu dan digunakan. Boleh buat pelbagai lah. Boleh gunakan alat. Contohnya boleh tengok di sini, alat bantu mengajar. Contohnya ada papan tulis, OSP dululah. Alat dan lain-lain. Dan seterusnya bawah tu kita panggil LCD, projector, screen, whiteboard, digital glass, perangkat komputer multimedia plus internet, sound system, alat peraga dan sebagainya. Itu dia punya contoh-contoh alat bantu mengajar. Alat penyampaian dinamakan ABM dibagi kepada 3 peringkat lah, iaitu bahan yang menggunakan media elektronik. Kalau you tengok sini seperti filem kan, filem pun ada, filem pelajaran yang saya bagi movie tu, filem jalur, slide, projector, overhead, pita, video, audio, pita, rakaman, biru hitam dan lain-lain. Jadi saya boleh bagilah. Lepas ni mungkin saya akan bagi video lagi. Nak pakai pita rakaman tu dah lama dah. Seterusnya bahan yang kita katakan sebagai bahan yang tidak menggunakan media elektronik, seperti suara, buku, gambar, carta model, surat khabar, papan tulis, kad imbasan dan lain-lain. Jadi kita boleh gunalah mengikut juga subjek, mengikut subjek yang digunakan. Tidak semua subjek yang boleh gunakan benda-benda ni. Contohnya kita ajar math, kita ajar sains, mungkin boleh yang terpilih sahajalah. Alright. Bahan-bahan yang bercorak pengalaman seperti lakonan, pantomim dan lawatan, projek, pameran dan lain. Bahan-bahan daripada alam sekitar. Ini pun boleh juga kita gunakan. Lawatan pun boleh, projek, untuk lakonan dan sebagainya. Kepentingan menggunakan alat bantu mengajar memang sangat-sangat diperlukan lah. Kalau di sekolah tu memang perlu. Jadi katakan wajib lah. Kalau you buat latihan mengajar tak menggunakan ABM ni, seolah-olah macam you separuh markah hilang lah. Begitu nak kata gagal pun tak pastilah, mungkin boleh jugalah dikategorikan. Memang kena gunalah sekurang-kurangnya getah majung ke slide, komputer, projektor dan sebagainya. Penggunaan alat bantu mengajar dapat mengawal serta mengatasi masalah kekurangan tenaga pengajar, kekurangan masa, dapat mempertingkatkan minat murid. Kita beri simulasi lah sekarang ni. Sistem online ni banyak menggunakan simulasi, menggunakan software-software yang tidak senarai dalam ni. Menggunakan apps dan sebagainya. Dapat mempertingkatkan kegairahan untuk belajar. Semangat tengok. Tengok ada contohnya software-software tu pula yang kita gunakan boleh buat kartun dan sebagainya. Pelajar-pelajar memang minat lah bab kartun ni. Dapat memahami secara lebih mendalam dalam realistik tentang tajuk yang diajar. Dapat mengekalkan ingatan yang lebih lama terhadap isi-isi pengajaran. Boleh ingatlah, mudah ingat cikgu tu ajar tunjuk, ingatlah cikgu tu ajar itu tajuk dia tunjuk gambar apa, kita boleh recall balik. Dapat merasakan keseronokan belajar dan mengelakkan rasa jemu terhadap pengajaran guru. Contohnya yang saya mengajar ni pun memang tidak dapat lari daripada jemu lah. Sebab tu saya selang-seli menggunakan video, tunjuk video kepada kamu lah, supaya kamu lebih minat, lebih sabarlah menghadapinya lah. Jadi kita akan sambung selepas ini. Kita akan sambung selepas ini, iaitu kepentingan yang saya habis kat sini, iaitu kepentingan penggunaan alat bantu mengajar ABM. Kita sambung selepas ini.